Hello, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Sudah lama tidak bersua dalam channel Dr. Syahizad. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang satu topik yang agak common di UK, masalah sembelit. Satu daripada 20 kanak-kanak yang hadir ke klinik ataupun hospital di sana adalah disebabkan masalah sembelit. Jadi apakah punca kenapa boleh berlaku sembelit? Macam mana kita nak tackle masalah sembelit dalam kalangan kanak-kanak? Jom kita saksikan sampai penghujung. Jangan lupa hit like, share dan subscribe. Jadi sembelit ini senangnya dikategorikan kepada dua kategori utama, iaitu masalah disebabkan oleh functional, iaitu lebih kepada masalah yang boleh di-tackle. Kedua adalah masalah yang lebih kepada pathological, itu masalah-masalah yang lebih berbahaya. Jadi masalah functional ini adalah masalah yang kita boleh tackle, kita boleh bantu kanak-kanak ini sebaiknya. Jadi macam mana sembelit ini boleh berlaku? Kebiasaannya kandungan najis itu mengandungi air dan kebiasaannya penyerapan terbesar berlaku di usus besar. Apabila kurang kandungan air di dalam najis, ia menyebabkan kesukaran pergerakan najis itu di dalam usus besar dan ini akan mendatangkan masalah sembelit. Nombor dua, macam mana kita nak kenal pasti masalah sembelit dalam kalangan kanak-kanak. Jadi yang pertama, ibu bapa perlu tahu bahawa ikut umur, kerapan mengeluarkan najis itu berbeza. Jadi apabila bayi yang baru lahir berbanding dengan kanak-kanak yang dah umur 3-4 tahun, kekerapan najis dia berbeza. Bayi yang baru lahir kebiasaannya mengeluarkan najis yang lebih kerap, 5 ke 6 kali sehari, termasuklah mekonium yang awal-awal tu kan. Apabila usia mereka makin meningkat, kerapan mengeluarkan najis itu makin lama makin berkurangan. Yang kedua, ibu bapa perlu tahu bila dan cara pattern, habit bila anak-anak ini pergi ke tandas untuk membuang air besar. Jadi ada kanak-kanak dia punya kekerapan najis mungkin sekali sehari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 2-3 kali sehari. Jadi ibu bapa harus kenal pasti pattern dia macam mana supaya kita boleh compare dengan keadaan di mana dia sembelit. Dan ketiga, ibu bapa perlu pantau apabila dia sangat kerap mengalami masalah sembelit, macam mana pattern dan bentuk konsistensi najis tersebut. Kebiasaannya para doktor menggunakan Bristol stool chart atau Bristol poop chart. Yang anda lihat di sebelah ini, biasanya dalam chart ini kita nampak gambaran yang lebih jelas secara visual yang kita boleh tunjuk kepada ibu bapa di mana keadaan najis kanak-kanak mereka. Biasanya yang nombor 1, 2 ni adalah biasanya pattern di mana kanak-kanak ini mengalami masalah sembelit. Maknanya najis macam najis tahi kambing tu kan. Yang tu memang confirm dia memang ada masalah sembelit. Kecuali memang hari-hari dia pattern dia macam tu, yang tu kita kena investigate lah. Kita kena siasat lebih lanjut. Kenapa dia punya najis pattern dia macam tu. Okay. Secara amnya untuk kanak-kanak, biasanya kalau dia tak dapat pergi ke tandas untuk buang air besar kurang daripada 2 kali seminggu, itu dah dikira sebagai sembelit. Jadi kenapa masalah sembelit ini boleh berlaku? Jadi macam saya ceritakan, dia boleh jadi sama ada masalah ini adalah lebih kepada functional ataupun lebih kepada pathological. Jadi yang ni yang kita nak fokuskan lebih detail, iaitu masalah functional, di mana dia boleh kategorikan sebagai yang pertama, masalah functional di mana dia ada diet yang tidak baik. Diet yang tidak baik ni macam mana? Yang pertama, kekurangan kandungan air di dalam daily pemakanan dan peminuman dia. Maknanya dia lebih kepada makan je, and air tu kurang, sama ada susu ke ataupun yang lebih penting air masak tu sendiri. Kadang-kadang yang dah berusia setahun dan ke atas tu, biasanya kita dah encourage, kita dah sarankan untuk mengambil, mula ajar untuk mengambil air masak. Kalau kita tak ajar, dia depend saja kepada air manis, air susu ke kan. Jadi itu pun boleh mendatangkan masalah jugalah. Yang kedua, kandungan sayuran ataupun makanan yang tinggi serat itu kurang dalam badan mereka. Ada, kita tahulah kanak-kanak yang lebih kepada picky eaters ni, dia tak nak makan sayur-sayuran hijau semua kan. Jadi ini yang memang mendatangkan masalah besar kepada ibu bapa. Ini yang lebih mendatangkan masalah sembelit kepada mereka lah. Dan masalah-masalah seperti behavioral, iaitu masalah sikap dia. Maknanya contohnya kadang-kadang lebih rasa anxiety, rasa gelisah untuk bila mereka ada rasa nak buang air besar tu. Ini menyebabkan kesukaran untuk mereka pergi ke tandas. Banding orang dewasa ni, bila nak pergi tandas dia pergi je lah. Tapi kanak-kanak yang ada masalah gelisah, anxiety ni, dia tak boleh keluarkan najis seperti biasa, menyebabkan mereka lebih lama lebih simpan, makin lama makin simpan najis tu. Yang kedua, mungkin mereka ada rasa malu untuk mengeluarkan najis.
bila pergi ke tandas buang air besar, terutama untuk kanak-kanak yang baru saja masuk ke dalam persekolahan kan, rasa fear dan malu tu tinggi untuk pergi ke tandas untuk buang air besar. Dan yang ketiga, mungkin mereka takut dengan rasa sakit untuk buang air besar tu. Jadi disebabkan faktor-faktor ni, mereka kita kategori dalam satu behavioral punya faktor ni, mereka rasa tak nak buang air besar, menyebabkan mereka makin lama makin simpan najis tu dan lead kepada sembelit. Dalam kategori patologikal ni, dia masalah-masalah yang mungkin kita kategori sebagai rare lah, tak common berlaku. Contohnya penyakit seperti Hirschsprung disease yang mana boleh detect daripada awal lah, daripada bayi yang kecil-kecil, ataupun masalah IBD, inflammatory bowel diseases, ataupun masalah yang seperti endocrine punya masalah, seperti masalah hypothyroid. Ini pun berlaku banyak dalam kalangan kanak-kanak yang kita tak detect dengan baik, masalah hypothyroid, dan mereka dah datang simptom-simptom yang teruk, seperti sembelit lah. Pertama adalah diet modification ya. Jadi untuk ibu-ibu atau bapa-bapa, ayah-ayah, papa yang muda-muda yang baru jadi bergelar ibu apa, baru saja bergelar ibu apa, saya nasihatkan dan sarankan untuk ajar dan latih anak-anak untuk mengambil minuman air masak secukupnya. Jangan ajar dan bagi pendedahan air yang manis terlalu awal, seperti air coklat ke yang terlalu awal, dan bagi dan latih mereka untuk makan makanan yang tinggi serat, sayuran dan juga buah-buahan. Dalam untuk kanak-kanak yang lebih dewasa, mungkin dah ada masalah sembelit, kena tukarlah dia punya pengambilan air, kena tengok berapa banyak. Kalau dia just minum air masak satu cawan, kena lebih lagi. Kita tengok berdasarkan saiz kanak-kanak lah, lagi besar badan dia, lagi banyaklah dia perlukan air seharian. Kedua, untuk ubah sikap kanak-kanak yang ada rasa takut, tak nak pergi ke toilet, dia punya behavior ni, yang pertama kita perlu ajar mereka dan train mereka untuk pergi ke toilet. Walaupun dia tak nak rasa berak, pergi ke toilet. Ini sama juga kita ajar untuk kanak-kanak yang mengalami masalah kencing malam. Untuk masalah sembelit, kita ajar mereka untuk berada di toilet lebih kurang 20 minit ke setengah jam, at least 2 kali sehari, supaya mereka ada rasa nak pergi ke toilet every time dia rasa nak buang air besar lah. Bila kita train hari-hari, insyaAllah mereka akan lebih rasa selesa dan lebih rasa ready untuk buang air besar lah. Kedua, kita rekod diary. Bila mereka dah buang air besar, kita rekod. Senang untuk kita dan senang untuk petugas kesihatan, doktor-doktor lah, untuk tengok rekod kanak-kanak ni ada masalah sembelit yang kronik ke tak, ataupun benda tu just acute baru. Ketiga, bagi reward. Every time kanak-kanak tu dah buang air besar, nampak macam kelakar, tapi benda ni kita praktis untuk bantu psikologi kanak-kanak. Every time kanak-kanak tu buang air besar, kita bagi something reward, bagi stiker ke, nak tunjuk dia punya achievement. Bila kita buat macam tu, kanak-kanak lebih rasa motivated lah untuk buang air besar. Masalah ini masalah yang boleh di-tackle. Kalau ada masalah yang serius berlarutan, saya nasihatkan ibu bapa untuk datang ke klinik atau hospital mana-mana. Ada pengubatan yang kita beri untuk kanak-kanak yang mengalami masalah sembelit, seperti karbohidrat aktif ya, seperti lactulose ya, ataupun enema lah, yang kita bagi untuk kanak-kanak yang mengalami masalah yang lebih berpanjangan lah, supaya mereka dapat keluarkan najis tu. Jadi itu sahaja daripada saya untuk topik sembelit dalam kalangan kanak-kanak untuk kali ini. Jadi jangan lupa, sekiranya anda suka dengan video ini, jangan lupa hit like, share dan subscribe.